When historians of the future look back at the 21st century, there's no doubt in my mind that social networking will be one of those great inventions that they will claim changed the landscape of civilization. They'll look at viral marketing and say how it changed the landscape of advertising. They'll look at Obama and talk about how it won an election. They'll look at Egypt and comment how it overthrew a government. The act of sharing information on Facebook and Twitter has changed the way we communicate with each other. And by doing so, it's changed the way we form relationships with one another, as well as how we react when those relationships dissolve. Take the relationship status on Facebook, for example. We can tell the entire world whether we're single, in a relationship, engaged, married, divorced, widowed, whatever we want. We can even tell the world it's complicated. But here's my question. Isn't every relationship complicated? Dan untuk berbicara tentang filem Relationship Status, bagi saya filem pembuka tahun 2012 yang bakal memberi satu interpretasi baru kepada dunia perfilman kita. Kita bersama dengan dua teraju utama juga bagi filem ini. Kita ada Ruzana sebagai Hawa dan juga Baki Zainal sebagai Yazid kan? Yazid kan? Dia lupa dah. Ramli. Allah mana tahu Yazid ni. Suami dia lah. Baki jadi suami pada Ruzana. Tapi nama sebenarnya Baki lupa. Dan saya sendiri terkejut melihat kan tiba-tiba Baki jadi suami orang ni kan. Tetapi nak tahu jugalah apa plot cerita sebenarnya anda berdua dalam filem Relationship Status ni. Siapa ni? Tak Baki lah. Plot cerita dia sebenarnya dalam cerita tu Ruzana menjadi isteri kepada Baki. Pertama kali Baki jadi suami kira macam dah lah tak buat kelakar kan. Very straightforward punya role. Lepas tu pada masa sama dia 9 bulan mengandung dan bukan Baki yang mengandung, wife dia. Ruzana yang mengandung. Tapi dalam cerita tu dia ada twist sebab Ruzana ni dia memang into Facebook kan dia dalam tu, tapi dia ingat suami dia sebenarnya suami dia tak tahu. Tapi kalau tak tahu kena datang tengok wayang. Cerita sampai habis nanti tak ada plot orang nak tengok kan. Dan Ruzana sendiri sebagai Hawa kan, lihat watak tu macam agak berat juga, agak main makan dalam kan. Jadi bagaimana agaknya nak menghayati watak Hawa tu, dan apa yang anda fikirkan ketika nak menangis semua tu? Itulah dia, ya Allah tuanku. Masa first time I dapat role karakter Hawa ni pun macam itu pun like coincidence lah. Coincidence, and first time I jumpa the production team, itu first day kita shoot terus. And first scene tu dengan Daphne semua tu, and then second scene a big scene, kena menangis. So tapi yang bagus pasal bekerja dengan Kadir ni, director, dia kasih space kat kita orang, space for us to actually embrace the character. Dia kata okay, tak apa, you take your time and then you dig it dari dalam lah. So biasalah, that is one place where you have to dig inside. Kalau for an actor lah, you kena macam fikir kan apa benda yang boleh buatkan you macam like breakdown. So takkan I nak share dengan semua kan. Itu yang paling penting. Dan yang paling penting saya, walaupun dalam cerita Relationship Status ini memaparkan banyak plot sampingan, tetapi agaknya daripada plot anda berdua sendiri, apa bakal diperoleh oleh penonton? Apa yang bakal mereka berpulang setelah menyaksikan plot anda ni? Wow, kalau bagi rasa untuk plot kita lah kan, bagi rasa selepas ni confirm ramai isteri kat rumah tu dia akan start check husband dia punya Facebook status. Ataupun dia akan ambil picture finder pergi cari suami aku ni sebenarnya dalam Facebook pakai nama sendiri ke pakai nama orang lain kan. Sebab apa tu yang bestnya macam Baki katakan, first time Baki dapat script relation status kan, Baki tengok memang betul sebab Facebook dengan kehidupan kita semua kan memang tak lari mana. Memang kita semua dah into Facebook, you know. So bila Baki cakap tengok dia punya karakter dalam first time Baki dapat kena main watak serius kan, suami orang. So Baki cakap, you know what, I'm gonna try to do this sebab memang paparan kehidupan Facebook
yang makin rasa kalau Mark Zuckerberg faham bahasa Melayu kan, dia confirm kasih A lah kan. Tapi ulasan saya untuk watak Baki Zana ialah clear water don't sakan no boya. Itu yang penting. Dan kenapa Zana agaknya mereka di luar sana perlu datang beramai-ramai sebab dia dah masuk panggung 5 hari bulan itu filem ini. Kenapa agak mereka perlu datang beramai-ramai saksikan filem ini? Kenapa kita datang ramai-ramai? Kenapa mereka perlu datang beramai? Oh, pasal cerita ni dia lain dari lain lah. It's an independent film and dia memang honest. Sangat honest yang you boleh relate. And plus it's a new era pasal Facebook and social networking. And you tengok tu, you memang boleh relate lah. So I guess I think it's, you know, you come here dengan hati perasaan yang satisfied lah masa you keluar from the cinema. So yeah, do come and watch it. Yeah, do come and watch it. Dan one word yang boleh gambarkan tentang filem ini. Wow. Rozana? One word amazing. Amazing. Selepas ni kita bersama dengan pelakon lain dan juga sudah tentunya tuan pengarah bagi filem Relationship Status. Jom. Masih lagi berbicara mengenai filem Relationship Status yang juga menampilkan pelakon-pelakon hebat seperti Susan Lancaster, kita ada Tony Yusof, kita ada Daphne Aiking. Dan ini dia mungkin orang kata tu bakat muda yang juga membintangi filem Relationship Status ini. Kita ada Benji sebagai nama karakter I Eugene. Eugene. Dan Adeline as Nama karakter I Sarah. Saya mainkan kakak kepada Eugene. Siblings. Dan apakah plot dalam cerita ini? Apa cerita yang berlaku di antara anda berdua dalam filem Relationship Status? Well, basically, I'm going out with dengan teman wanita I. Tapi kakak saya tak berapa suka dia lah. So adalah sikit konflik di antara keluarga sikit. Dan kenapa kakak dia tak suka Benji punya girlfriend ni? Oh, sebab kami nak ikut cara keluarga tradisional Cina kan. Macam mana nak cakap, industri-industri yang macam masuk industri entertainment ni dikira perempuan yang tak begitu terlalu social, tak, not a proper wife, bukan isteri yang boleh balik rumah, masak, jaga suami, raise a family macam tu kan. So karakter I ni more traditional, very traditional. Okay, sampai umur kena kahwin perempuan yang baik. So in this family punya picture kan, yang jadi artis-artis, jadi pengarah filem, jadi penulis tu semua tak sesuai lah. Dan boleh cakapkan bukan terlalu yang tak tahu jaga keluarga lah. Like just put it that way. But the way you each other siblings kan communicate each other in this film macam agak macam modern, macam relax, chill, you know, macam gunakan bahasa simple. So macam mana agaknya you nak berlakon sebagai siblings dalam cerita ni? Well, I think there's not much difference kalau nak cakap pasal interaction kan, sebab kalau interact pun macam ni pun dah kira biasa kan. So I mean kita try lah, kita try yang biasa, yang lain sikit dia bahasa yang kita cakap lah, berbahas dalam dia bahasa Hokkien sikit. So dia bukan bahasa, dia dialect. So dialect kaum Cina kan. So dia beza sikit lah, tak it's not normal, tak you don't watch it so much on TV, or on film. So yeah. Yang dah paling penting sekali, Relationship Status film ini bukan saja berkisahkan tentang pasangan kekasih, lovers, juga tentang keluarga, adik-beradik, bagaimana mereka nak berkomunikasi, hubungan antara adik-beradik supaya ke arah yang lebih baik. Dan bagi Adeline sendiri, nak ingat nama Eugene, Adeline, Benji. Okay, Adeline. Susah panggil Adele. Adele saja. Okay, Adele. Okay, macam mana agaknya kepada mereka viewers out there kan, bila mereka datang ke panggung menyaksikan filem ini, apa yang bakal mereka dapat? What will they get from this film? Bagi mereka, saya rasa setiap orang akan ambil, setiap orang berbeza kan, cara hidup kita berbeza. Tetapi saya rasa filem ni, setiap penonton akan membawa satu aspek yang mereka boleh relate. Sebab it could be just
tentang dengan boyfriend girlfriend, anak dengan parents, suami isteri, even siblings, adik-beradik. So you akan nampak beberapa aspek lain. Sebab bila orang cakap relationship, first thing pop into mind boyfriend girlfriend. Tapi relationship sebenarnya banyak kan, kita range dia banyak, dan I rasa every audience, tak kira umur, tak kira apa background, tak kira apa bangsa, apa bahasa yang kamu cakap, sebab karakter kami cakap bahasa Hokkien, tapi yang boleh nampak perhubungan tu masih universal. No matter whatever family background tu pun boleh relate. Yeah, so that's what I feel. That's what we call One Malaysia. Kita ada Melayu, Chinese, India pada Syubaja juga turut membintangi filem Relationship Status ini. Dan for you, Eugene, what is so special about this movie for you? It's after watch the final product. Well, I mean, macam Adeline juga, dia cakap pasal hubungan ya antara adik-beradik, suami isteri. Tapi yang special sekali dia tentang Facebook juga. Dia tentang social media. Macam mana kita zaman perhubungan masa kini ya. Dia beza sikit sebab sekarang ada konteks digital pula yang masuk dalam aspek komunikasi. Yang paling penting ianya sangat berkait rapat dengan apa yang kita lakukan setiap hari sekarang ni, pada masa sekarang, Twitter, Facebook and all those media social network. Dan selepas ini kita bersama dengan Tuan Pengarah bagi berbicara tentang filem Relationship Status ini. Jom. Terakhir sekali untuk mempromosikan filem Relationship Status yang pun telah berada di panggung seluruh negara kita 5 hari bulan Januari 2012, kita bersama dengan pengarahnya Mr. Karir Bahar. Kita apa khabar? Baik. Ya, terlebih dahulu saya nak tahu jugalah daripada mana datangnya idea untuk menghasilkan filem Relationship Status dan juga bersifat indie ni. Bagaimana agaknya idea tu datang? Idea dia sebenarnya idea dia pertama sekali masa saya buat satu theatre production bernama Lost and Found, ada satu segmen yang saya tulis yang memang cerita ni kira macam daripada satu skrip tu dia terjadi pula skrip macam ni. Lepas tu pula bila saya tengok balik, sejak saya join Facebook, saya tengok macam kenapa setiap relationship yang ada memang ada kaitan dengan Facebook. So sebab itulah terfikir kalau mungkin ada story kat sini untuk tulis. So dari situlah. Kenapa mereka perlu datang beramai-ramai saksikan filem ini di panggung selain ada barisan pelakon-pelakon yang hebat? Main reason kalau nak tengok cerita ni, apart from the storyline, memang the acting memang top notch. Semua orang, tak kira yang veteran, yang baru, semua. Masa saya buat shooting tu, ada 2-3 kali I macam nak nangis. First day I shooting Susan Lancaster punya scene. Lepas tu scene tu simple je. Dia duduk kat dalam satu bilik guna webcam. Lepas tu Will Kwan dalam satu lagi bilik guna webcam. Kita shoot sekali. By the second take, bila I panggil cut, mata I dah macam, lepas tu I tengok macam I yang tulis skrip ni. I dah tahu apa yang jadi. Kau semua cakap apa yang I tulis, tapi kenapa I nak nangis ni? So memang masa editing pun I menangis. Kalau Tuan Pengarahnya dah cakap begitu, apatah lagi anda yang bakal datang sendiri menyaksikan filem Relationship Status di Pawagam semua, sebabnya dah masuk panggung mulai 5 hari bulan Januari 2012 ini. Jadi ingat tu perjanjian anda di Pawagam, cari tiketnya Relationship Status di Pawagam hampiran anda. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam satu Malaysia.